Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, macam mana yang korang tahu, baru-baru ni memang kecoh sangat pasal influencer yang biadab dengan warga emas dengan golongan gelandangan. Yang mana betul-betul benda ni membuatkan aku rasa sangat tak selesa dan rasa sangat marah. Ada dua sebab. Pertama orang tua, kedua orang gelandangan. Tapi aku tak nak komen ni banyak isu pasal influencer yang membuat perkara yang bagi aku tak masuk akal sihat aku. Okey. Tapi hari ni aku nak berkongsi dekat korang satu kisah yang mana kisah ni betul-betul ubah persepsi aku, ubah pandangan aku terhadap dunia, yang mana ini adalah ilmu bagi aku, antara ilmu yang aku dapat yang paling berharga, dan ilmu ni datang daripada seorang lelaki gelandangan. Baik, kisah bermula waktu aku belajar dulu dekat Kuala Lumpur. Biasalah bila kita belajar, ada dalam kalangan mereka dia buat kerja part time. Aku buat tuition, aku mengajar anak orang semua kan. Dan biasanya kelas aku habis dalam pukul 10 malam. Bila 10 malam aku naik motor. Time tu aku naik motor Wave 100 tau. Aku naik motor, aku belajar dekat KL, rumah aku dekat KL. Dan aku mengajar dekat Subang, agak jauh jugalah. Jadi bila aku dah habis mengajar, macam biasa aku akan balik tu aku rasa haus. Bila aku rasa haus dan penat, biasalah dengan mana nak time tu aku tengah praktikal. Bila aku praktikal, nak kena buat bahan-bahan praktikal, macam nak buat assignment dengan kerja lagi. Jadi banyak. Dan hari tu aku berasa aku sangat penat. Bila aku penat, sebelum aku balik rumah, aku singgah dekat stesen Kerinci. Sebab kenapa aku singgah ke stesen Kerinci tu, sebab rumah aku dekat dengan stesen Kerinci. Dan kalau korang tahu stesen Kerinci ni, aku tak tahu sekarang ada lagi ke tak. Stesen Kerinci ni dia ada 7-Eleven tau. 7-Eleven. Dan aku pergi 7-Eleven beli air mineral tau, satu botol air mineral. Dan aku minum. Dan waktu aku minum tu, aku duduk dekat tangga dekat stesen Kerinci. Aku duduk kan. Okey. Masa aku tengah duduk, time tu dalam pukul 10.45, pukul 11 suku macam tu, tengah malam. Okey. Lepas tu aku tengah duduk, tengah minum air. Time tu motor aku parking jauh sikit lah. Aku letak jauh sikit. Jadi aku duduk saja dekat situ. Time tu dengan muka penat. Okey, aku pun minum air sikit. Okey, sebab aku cuma nak berehat sekejap masa tu. Tiba-tiba datang seorang lelaki ni dengan dia punya beg, dengan ada beg plastik dia bawa kat situ. Ada botol-botol plastik dengan botol-botol tin tau. Dia bawa botol tu, dia datang duduk sebelah aku. Okey. Dan bagi aku peristiwa ni magical tau. There is the magic is happen. Tiba-tiba dia tanya aku seorang je ke. Aku dah mula risau lah kan. Dia datang duduk seorang, aku tengah duduk seorang, lepas tu dia datang kan. Aku macam risau lah. And then dia tanya aku macam ni, seorang je ke? Seorang. Kenapa ya? Tak adalah. Ni aku ada ni, dia ada roti 2 buku. Okey, roti 2 buku tau. Dia dalam plastik ni. Aku ada 2 buku. Biasanya aku makan sebukunya. Hari ni aku ada rezeki lebih. Nah, aku ambil lah. Kenapa? Aku tanya. Macam aku pelik lah. Dia cakap lah, tak adalah, aku nampak kau macam penat, kau macam haus, kesian kat kau. Maknanya kata orang tu dia ingat aku ni tak ada duit nak beli makanan tau. Sebab sampai aku minum air mineral je. Jadi kau boleh bayangkan tak macam mana orang yang gelandangan, orang yang pada kaca mata kita ni, dia ni orang yang susah, tapi masih lagi nak membantu. Which is dalam kes aku, dia ada 2 buku roti. Okay, dia nak bagi dekat aku sebab dia tengok aku ni macam memerlukan roti tu. Kat situ macam hati aku macam tersentuh tau. Bila dia tiba-tiba nak offer roti tu bagi aku. Bagi aku, dia lagi kaya daripada aku. Dia lagi kaya daripada orang kaya yang pernah aku jumpa. Kenapa? Sebab korang boleh fikir tak, ibaratnya 2 buku roti tu adalah simpanan dia yang
yang semualah dah tak ada benda lain. Dia sanggup bagi separuh tu simpanan dia. Makna kata kalau aku ada 1 juta, dia sanggup bagi 500,000 ke orang lain. Walaupun nilai roti dengan 500,000, sebuku roti dengan 500,000 lain, tapi untuk orang yang macam tu sebenarnya sebenarnya sebuku roti tu nilai dia sangat besar. Dia pun tak tahu sebenarnya esok dia akan dapat lagi tak roti tu, tapi dia masih willing, dia masih nak bagi aku roti. Dekat sini betul-betul ubah persepsi aku yang nak memberi tak semestinya kena kaya, nak jadi baik tak semestinya kena jadi kaya, nak bersedekah tak semestinya kena ada kamera dan sebagainya. Dan benda ni betul-betul life changing. Jadi sebab tu sejak hari tu aku terus ubah persepsi aku dekat golongan gelandangan. Aku bagi kelas-kelas percuma dekat anak-anak gelandangan dekat Chowkit. Aku bagi bantuan makanan dekat golongan-golongan gelandangan dekat dataran Maybank. Kalau dulu ada, tapi sekarang aku tak tahu. PKP aku tak tahu. Tapi kalau waktu aku belajar dulu, benda tu lah aku lakukan setiap minggu tanpa gagal. Tanpa gagal aku dengan kawan-kawan aku. Jadi benda ni semua it's all about persepsi. Jangan ingat orang gelandangan ni, dia ni kita tengok dia tak ada duit, dia gagal. Tak. Kita tak tahu cerita dia. Kisah ni betul-betul membuatkan aku berasa lebih empati. Hati aku jadi sangat lembut. Jadi sangat lembut. Jadi aku harap kisah aku ni akan memberi korang semua satu gambaran yang golongan gelandangan juga manusia. Dan korang yang kononnya kaya, yang kononnya influencer, yang kononnya berduit, tak ada hak nak hina mereka. Andai kata korang nak bantu, korang bantu. Tak nak bantu, jangan hina. Itu je yang aku nak cakap. Kisah gelandangan dan juga aku harap memberikan korang semua satu inspirasi, satu perspektif yang berbeza cara korang pandang golongan gelandangan. Baik, itu saja kisah aku. Assalamualaikum.